Okey, baik. So, hari ni kita akan masuk bab 4 iaitu kesihatan manusia. Okey, dalam bab 4 ni, kita akan belajar berkaitan dengan penyakit lah. Okey, kita akan belajar berkaitan dengan penyakit. Lepas tu kita akan belajar berkaitan dengan pertahanan badan. Bagaimana kita, pertahanan badan kita berfungsi. Okey, bagaimana antibody kita dihasilkan. Okey, baik. Kita tengok sedikit artikel berkaitan dengan penyakit. Okey, bagaimana leptospirosis merebak? Okey, ini sebuah artikel yang dipetik daripada berita harian kalau tak silap. Okey, penyakit kencing tikus dikatakan meningkat di Malaysia lah. Okey, bagaimana leptospirosis merebak? Okey, leptospirosis merebak melalui tikus. Tikus ni kita panggil sebagai pembawa penyakit ataupun vektor lah. Membawa penyakit, haiwan yang membawa penyakit ni kita panggil sebagai vektor. Okay, tikus ni dia kencing, dia kencing dalam air ke dalam, contohnya dia kencing dalam air lah, air sungai, air laut ke apa kan. Okay, so dalam air tu ada bakteria yang bernama leptospira lah, leptospira. Okay, kita terminum, tertelan air yang dicemari oleh virus tersebut, okay, menyebabkan kita boleh menerima jangkitan daripada leptospirosis ni ataupun kencing tikus. Tanda-tanda dan gejala penyakit kencing tikus antaranya ialah demam yang dengan suhu yang tinggi, lepas tu sakit kepala, menggigil, sakit otot, muntah, jaundice ataupun penyakit kuning, radang mata, sakit perut, cirit-birit, batuk, ruam di kulit. Okay. Segera dapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda dan gejala penyakit ini dalam tempoh 2 minggu selepas mengunjungi tempat-tempat rekreasi atau berkelah. Okay, itu berkaitan dengan penyakit kencing tikus. Okay, kemudian statistik berkaitan penyakit denggi di Malaysia. Okay, yang ni diambil sampai tahun 2015 lah. Okay, so penyakit denggi ni semakin meningkat kepada daripada tahun 2010 45,000 kes sehingga naik ke 120,000 kes pada tahun 2015. Okay, ini adalah contoh-contoh penyakit yang berjangkit. Baik, so dalam tajuk kesihatan manusia ni, bab 4 ni, okay, 4.1 kita belajar berkaitan dengan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Kemudian di akhir pembelajaran nanti saya nak awak boleh membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan, mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit, okay, menjana idea bagaimana kita nak menghalang, okay, membasmi penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Okey, baik. Secara umumnya penyakit terbagi kepada dua, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey, penyakit berjangkit disebabkan oleh patogen secara langsung atau melalui medium seperti vektor. Okey. Vektor ni macam haiwan tadi lah, okey, haiwan, dan juga medium. Medium ni contohnya macam udara. Ada penyakit dibawa oleh udara melalui sentuhan dan sebagainya. Okay, contoh penyakit berjangkit adalah tuberkulosis, sesama kurap, panau, penyakit kencing tikus, demam denggi, demam malaria dan demam Zika. Okay, boleh berpindah daripada individu kepada individu yang lain. Okay, kita ambil contoh yang paling mudah sekarang ni lah. Okay, kita dalam pandemik COVID-19. COVID-19 adalah salah satu penyakit berjangkit. Okay. Kemudian satu lagi ialah penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit disebabkan oleh faktor genetik dan gaya hidup. Okey. Ni biasanya penyakit ni tidak berjangkit lah. Dia tidak berpindah daripada individu kepada individu yang lain. Okey, tapi penyakit ni disebabkan oleh biasanya gaya hidup ataupun genetik. Okey, contoh penyakitnya adalah kanser, diabetes, asma, hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular atau jantung. Okey, bagaimana penyakit berjangkit disebarkan? Okey, penyakit berjangkit disebarkan melalui patogen. Okey, patogen ialah organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, setiap penyakit ni dia ada virus dia. Contoh macam HIV, saya bagi contoh HIV. HIV ni adalah, kalau dalam bahasa HIV tu dia punya singkatan. Okey, dia punya
dari segi bahasa maksudnya adalah human immunodeficiency virus. Dia adalah jenis virus lah, virus yang menyebabkan penyakit HIV ya. Okay, so patogen ni lah organisma. Okay, organisma ni terdiri daripada virus, kulat, bakteria. Okey, kemudian patogen disebarkan oleh vektor. Vektor inilah yang membawa patogen tersebut. Okey, dan medium seperti air, udara dan sentuhan. Okey. Tengok dialog dekat bawah ni. Okey. Dia kata saya perlu memakai topeng penutup hidung dan mulut. Jika tidak, orang lain akan berjangkit dengan sesama. Dia ada sesama, so dia pakai topeng muka lah. Okey, macam sekarang ni lah kita nak elakkan daripada penyakit berjangkit COVID-19, kita pakai topeng dan ada beberapa langkah lagi lah untuk mengelakkan penyakit itu daripada terus merebak. Okey, baik. So, penyakit-penyakit ni ada medium yang boleh membawa dia, yang boleh menyebarkan dia. Okey. Pertama, penyakit bawaan udara. Okey. Medium yang pertama ialah bawaan udara. Okey, dia boleh berjangkit melalui titisan ataupun jangkitan melalui habuk. Okey, kalau titisan, percikkan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung. Okey, contohnya orang yang ada sesama, orang yang ada batuk. Okey, bila dia bersin, dia akan nitiskan cecair yang mengandungi patogen itu. Okey, so akan patogen tu akan berada di dalam udara lah. Titisan air tu akan berada dalam udara, so virus akan berada dalam udara dan dia akan berpindah kepada individu yang lain. Okey, kalau melalui habuk, bakteria dalam ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora disebarkan melalui habuk dan angin. Contohnya jika kita ada batuk sesama kan, kahak, kita ludah dekat mana-mana, so bila dia kering dia akan jadi spora. Okay, spora tu akan menjadi habuk lah dan dibawa oleh angin. Okay, so contoh penyakitnya adalah tuberculosis, sesama, SARS, influenza A, H1N1 dan juga cacar air. Cacar air ni chickenpox. Chickenpox. Baik. Langkah pencegahan. Okey, langkah pencegahan kalau penyakit bawaan udara ni macam biasalah, memakai penutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk atau menguap. Kita tidak meludah merata-rata, elakkan diri daripada tempat sesak, pastikan tempat tinggal cukup cahaya kerana sinar ultraviolet boleh membunuh sesetengah mikroorganisma. Okey, kemudian kedua, penyakit bawaan air. Okey, ni medium yang kedua, penyakit bawaan air. Okey, penyakit bawaan air ni berpunca bila kawasan tanpa bekalan air tidak dirawat. Ni biasalah. Okey, kalau kita tengok tempat-tempat yang mundur, miskin ni, dia menggunakan air sungai ataupun air air longkang kan, untuk menjalankan aktiviti seharian dia. So air itu tidak dirawat. So air itu mengandungi bermacam-macam patogen lah ataupun virus, bakteria. Okay, kemudian sistem sanitasi dia yang tidak elok, jadi dia membuang tinja ataupun najis ke dalam sungai. Dalam masa yang sama, dia menggunakan air yang sama untuk masak dan sebagainya. So jadi benda tu menyebabkan bakteria lah. Okay, bila kita menggunakan air yang sama daripada dekat situlah dia buang air dan dekat situ juga lah dia guna air untuk masak. Okay. Kemudian penyakit bawaan air ni juga boleh terjadi apabila berlakunya banjir. Bila berlaku banjir ni menyebabkan mungkin sistem sanitasi rosak, air daripada longkang melimpah ke apa masuk ke dalam sungai dan kita gunakan air yang sama untuk menjalankan kehidupan seharian, menyebabkan air tersebut tidak bersih. Okay. Baik, contoh penyakit bawaan air ialah kolera. Kolera ni cirit-birit. Kemudian demam kepialu, disentri ameba, okey, dan juga taun. Taun pun boleh disebabkan oleh air lah, penyakit bawaan air. Jadi langkah-langkah untuk pencegahan penyakit bawaan air ni, pertama, kita kena rawat air tersebut, okey, dengan mencampurkan klorin dalam kolam untuk sistem bekalan air. Sebab tu kalau orang yang setengah tempat yang menggunakan air sungai untuk sistem bekalan air dia orang, ampangan, dia akan menggunakan klorin. Sebab tu air yang kita guna dekat dalam pipe ni mengandungi klorin, okay, untuk membunuh bakteria yang ada dalam air tersebut. Okay, air pipe kat rumah, dekat sekolah memang dia dah campur klorin, okay, bahan kimia, supaya bakteria dalam air tersebut mati. Okay, air yang kita guna ni pun berasal daripada sungai, okay, daripada empangan kan. Okay, kemudian
tandas yang mempunyai sistem sanitasi yang sempurna. Okey, selalu kita tengok setengah tempat macam di kampung ke, tandas ni dia akan buat berdekatan dengan sungai. Okey, ataupun apa tu, dia punya sistem pempaipan tandas tu dia akan alihkan ke dalam sungai. Jadi sungai tu kotor. Dalam masa yang sama orang guna air sungai untuk masak dan sebagainya. Jadi tak elok lah. Jadi perlu ada sistem tandas ataupun sanitasi yang sempurna. Kemudian masak air sebelum diminum ataupun didihkan air sebelum diminum. Okey, untuk memastikan bakteria betul-betul mati, suhu untuk didihkan air ialah 100 darjah Celsius. Okey. So bakteria akan matilah. Bila bakteria mati, kita boleh gunalah air itu. Okay, kemudian mencuci tangan dengan sabun. Okay, bila kita guna air, kita tak tahu dalam air itu mengandungi apa. Okay, jadi untuk memastikan kita selamat, kita gunakan sabun untuk cuci tangan. Okay, kemudian yang ketiga, penyakit melalui sentuhan. Okay, ini biasa melibatkan penyakit kulit lah. Okay, penyakit kulit. Okay, seperti panau, kurap, siflis, okay, gonoria. Okay, macam panau, kurap ni boleh terjadi melalui sentuhan lah. Kalau kita duduk berdekatan dengan orang yang ada panau, kurap, boleh menyebabkan kita berjangkit, okay, melalui sentuhan. Lebih-lebih lagi bila kita tersentuh lah. Okay, macam penyakit siflis, gonoria dan HIV pun melalui sentuhan lah, tetapi melalui boleh berjangkit melalui hubungan seks ataupun perkongsian jarum. Yang perkongsian jarum ni biasanya penagih dadah lah. Dia ada HIV, dia ada berkongsi pula jarum suntikan, menyebabkan virus tu boleh berpindah. Okey, yang terakhir penyakit jangkitan penyakit melalui vektor. Macam yang saya cakap tadi, vektor adalah haiwan yang memindahkan patogen. Okey, bakteria-bakteria tadi dengan virus-virus tadi. Okey. So bakteria-bakteria ni dibawa, bakteria dan virus ni dibawa oleh haiwan-haiwan tadi untuk dipindahkan daripada satu host kepada host yang lain ataupun daripada individu kepada individu yang lain. Okey, contoh dekat jadual 4.2 ni awak boleh tengok dalam buku teks awak pun ada. Baik, contoh vektor dan patogen dulu. Saya tunjukkan contoh vektor dan patogen dulu. Okey, contoh vektor lipas. Lipas membawa patogen yang bernama Salmonella typhi. Kemudian lalat pun sama, dia membawa virus ataupun bakteria patogen yang bernama Salmonella typhi. Nyamuk Aedes bawa virus dengue, nyamuk Aedes juga bawa virus Zika. Nyamuk Anopheles membawa Plasmodium malaria untuk penyakit malaria. Kemudian tikus membawa bakteria Leptospira sp. Okey, kita tengok jadual 4.2. Beberapa jenis penyakit, gejala penyakit, patogen, vektor dan cara jangkitannya. Okey, yang pertama penyakit malaria. Okey, gejala penyakit malaria ni adalah menggigil, demam. Ada apa-apa nak tanya ke? Ramadan tu pendiam lah. Siapa tu? Nak tanya ke apa? Okay, kalau tak tanya, tutup mikrofon. Baik. Pertama, penyakit malaria. Kita tengok jadual 4.2. Kat sini ada beberapa jenis penyakit, gejala, patogen dan juga vektor serta cara jangkitannya berlaku. Okey, yang pertama penyakit malaria. Okey, gejala penyakit malaria ni biasanya menggigil, demam dan berpeluh. Okey, patogen yang dibawa adalah Plasmodium malaria. Okey, vektor ataupun haiwan yang bawa adalah nyamuk Anopheles betina. Cara jangkitan ni ialah gigitan nyamuk. Okey, yang kedua penyakit kolera. Kolera ni gejala dia cirit birit dan muntah. Okey, virus yang dibawa adalah bakteria Vibrio cholera. Biasanya vektor yang bawa ialah lalat dan jangkitan ni adalah melalui makanan. Cara jangkitan dia melalui makanan dan air yang tercemar. Okey, kemudian denggi. Denggi ni gejala dia sakit sendi, demam, sakit kepala dan mata berair. Okey, patogen yang membawanya adalah virus. Okey, vektornya adalah nyamuk Aedes, jangkitan gigitan nyamuk. Begitu juga dengan Zika, sama. Okey, patogen virus nyamuk Aedes yang bawa, kemudian gigitan nyamuk. Sekejap.
Okey, kemudian kepialu menyebabkan demam, usus berdarah dan ruam merah. Okey, patogen yang bawa adalah bakteria Salmonella typhi. Okey, vektor yang bawa adalah lipas dan lalat. Okey, cara jangkitan ialah makanan dan air yang tercemar. Okey, kemudian leptospirosis menyebabkan demam, sakit kepala dan sakit otot. Patogennya adalah bakteria Leptospira sp. Vektor yang bawa adalah tikus. Cara jangkitan tanah, makanan dan air yang tercemar. Okey. Baik. Okey, bagaimanakah vektor menyebarkan penyakit? Okey, kita tengok. Yang pertama nyamuk. Contohnya, nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang sebelum dijangkiti. Darah orang yang belum dijangkiti. Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa yang lain pula. Okey, maknanya nyamuk ni lepas dia bawa virus tu, dia akan gigit kita, hisap darah kita, kemudian darah kita ni mengandungi patogen, kemudian datang pula nyamuk lain, hisap darah kita, dia pindahkan pula ke orang lain. Okey, kemudian lalat. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Kemudian lalat memindahkan patogen kepada makanan. Patogen memasuki badan seorang yang makan makanan yang telah tercemar tadi. Okey, faham Baik, mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okey, ada 3 peringkat, peringkat prima, peringkat sekunder dan peringkat tertier. Okey, peringkat prima, ini lebih kepada individu lah. Dalam peringkat prima, untuk mengelakkan penyakit ini daripada terus tular ataupun merebak, kita perlu meningkatkan tahap kesihatan kita secara individu lah. Pertama, amalkan kebersihan diri, tempat kediaman juga perlu bersih, kemudian sistem sanitasi perlu dipertingkatkan lah. Kemudian meningkatkan daya tahan badan dengan mengambil vaksin. Contoh macam kes COVID-19 ni, sekarang ni kita dalam proses untuk mengambil vaksin lah yang telah disediakan oleh kerajaan. Kemudian membuat pemeriksaan berkala. Kurang-kurangnya mungkin setahun sekali kena buat pemeriksaan berkala lah. Kemudian mengamalkan gaya hidup sihat, seperti bersenam dan sebagainya. Kemudian peringkat sekunder, memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Memberi rawatan awal kepada pesakit, mengasingkan pesakit dengan orang lain macam yang dibuat sekarang. Dalam kes COVID-19 ni, mana orang yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19 ni, virus corona ni, akan diasingkan ataupun dikuarantin. Kemudian peringkat tertier, mengawal populasi vektor. Contohnya haiwan-haiwan ataupun makhluk-makhluk yang membawa vektor ni, yang membawa virus dan bakteria ni, kita perlu musnahkan tempat pembiakan dia. Melakukan semburan dengan cara melakukan semburan macam nyamuk Aedes kan. Boleh kata tiap-tiap petang ada orang daripada Jabatan Kesihatan datang untuk buat fogging ataupun spray nyamuk Aedes. Kemudian menguatkuasakan undang-undang lah pada premis yang kotor, yang tak jaga kebersihan, kemudian yang membiarkan air bertakung, boleh menyebabkan nyamuk membiak. So kita kenakan tindakan undang-undang ataupun denda dia orang lah. Kemudian melindungi host. Host ni individu lah, macam kita lah orang. Kita melindungi host melalui dengan menggunakan kelambu contohnya, ataupun memakai pakaian tebal. Supaya kita boleh elakkan diri kita ni daripada digigit oleh nyamuk-nyamuk yang membawa penyakit ni. Okey. Baik, sekarang ni ada soalan? Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, habis je kelas ni, awak buat latihan formatif 4.1 di muka surat 81. Okey, siapkan. Sikit je, ada 4 je soalan. Siapkan, ambil gambar, kemudian hantar dekat saya. Okey. Baik, so kita jumpa lagi next class. Okey. Terima kasih dan Assalamualaikum.